we are back in Dover Talk Show. So today I will be going to interview an influencer, which is no I can tell. So wait for it. Okay, stay tuned. Nama penuh is Muhammad Daniel Arif bin Muhammad Noor. Asal from Kuala Lumpur. Tahun ni berumur 24 years old and baru grad last year and right now doing bekerja dekat Bokeh Media as a producer. Wow. Okay. And also freelance for graphic designer and also influencer. I can see that. Okay. So nama panggilan yang orang selalu panggil you? Nama panggilan ni kalau macam like friends yang rapat akan panggil Donat. And kalau macam mana orang-orang kawan-kawan biasa just call me Daniel lah. Alright. Yeah. From my perspective lah, macam influencer ni is someone yang boleh pengaruh orang to do something or to buy something like that lah. Maksudnya macam dia ada something yang special about that person yang membolehkan untuk pengaruh orang lah. Orang lain akan ikut dia lah. Yes, orang lain akan ikut dia. Dia tak kisah daripada segi apa, tapi benda tu orang akan ikut dia. Maksudnya dia macam is a like trendsetter or something yang macam benda yang orang boleh ikut lah. Itulah. At first macam mula-mula I maksudnya macam I into bundle, I tak expect pun orang macam like akan use me as a role model tau. Tapi I macam I beli sebab I suka. Cause at that time macam tak ada duit, tak ada apa kan. So macam bundle je lah mampu kan. So daripada situ I macam like okay, orang sebab back then bundle ni ada macam bad perspektif tau. Orang macam anggap bundle ni pakaian yang kotor, pakaian orang yang dah buang. Maksudnya macam kira orang macam dia low standard lah. Macam kata kau beli bundle geli sebab I pernah dapat macam tu. Dan orang tanya kat I, kau beli bundle tak geli ke? Macam kenapa? So orang lain dah pakai, jadi kita pakai balik. Aku basuh lah kan, kenapa? Kau perlu ada perspektif tu. Faham? Lepas tu I macam from that time I macam okay, one day aku akan buktikan benda ni is a thing. Maksudnya bukan like macam low standard. I nak buat benda ni is a thing yang orang lain boleh ikut juga. That thing lah yang drive me to this point lah. So that time I macam okay, kita tak beli, kita bukan just pakai je, kita just try to make it fashionable lah. Faham? Lepas tu that's why I keep on posting apa semua. Lepas tu time short sekarang macam tu lah. Sekarang the vintage sekarang orang panggil like macam vintage fashion lah. Ya, true betul. Vintage fashion tu dah almost like everyone pakai. Even like standard dia siapa yang main bundle ataupun main vintage ni orang gelar macam cool kids lah. Faham? Sebab it's quite expensive juga kan? Yes. Macam dulu murah, tapi sekarang bila ramai orang tahu value dia apa semua, dia akan a bit expensive lah. Betul. Kena pandai pilih lah orang kata kan. Kena pandai pilih. Yes, pandai tengok pilih, barang, harga semua. Alright. Yes, true. First thing macam I nak gelar I influencer tak. Dia I more like macam I gelar dia I more to inspire lah. Right. I inspire people. Dia kalau macam influence tu is too big for me lah. Macam I tak sampai tahap tu lagi. Because follower pun kalau ikut standard for that numbers still small lah. Compare to other influencer yang lain lah kan. Tapi macam walaupun I have that kind of numbers, tak penting lah. I tak pandang numbers, tak pandang like apa semua. Just buat je. Obviously in the good way. Takkanlah kita bad je. Yang bad tu kita simpan belakang lah kan. Macam based on my experience lah, macam I kan more to macam big size kind of guy. So like selalu juga dapat DM macam from big guy tu, dia macam reply my story macam
bro, thank you so much sebab kau aku confident nak pakai macam ni, sebab kau aku confident Faham? nak buat macam ni, kau banyak inspirasikan aku untuk dress up lah, sebab yelah mentality orang Malaysia ni macam Pakai macam ni kena kalau kau nak judge. style, kalau kau nak handsome, kau kena badan kurus, badan badan Ya, tegap apa semua true. kan. Kalau macam big guy, kau tak boleh buat apa, kau like kalau macam dalam social punya standard tu kau paling lowest lah. Faham? Lepas tu macam from my apa yang aku buat ni, dia macam dapat bring up confidence lah. Itu yang aku perasan lah. Betul? Boleh nampak? Sebab ramai orang slow follow you. Okay. Yes, true. Lagi pula pernah masuk paper kan pasal benda ni? Pasal paper? Ada yang one paper pasal I'm not sure pasal batik, tapi I rasa pasal bundle jugalah, this kind of streetwear semua. Ya, true. Kan? Itu pun tak expect jugalah, macam I buat je, tak expect pun benda tu orang akan like appreciate, tapi alhamdulillah lah for that kind of, I anggap tu like achievement jugalah. It's a good thing lah sebab you dapat bring positive to other people. Yeah, true. Alright. Idola macam dia nak kata ya tu tak, nak kata bukan pun tak. Dia macam like certain people, dia macam benda ni kan, macam I buat tak semua orang akan setuju or suka. Tapi at the same time ada golongan yang appreciate benda ni. And so benda tu lah yang macam keep me going to do this, and like macam tak apa, kau tak suka tak apa, tapi ada orang yang appreciate benda ni. Aku appreciate orang tu. Macam so tu lah. So you keep inspire them benda tu lah. yang benda tu like keep motivating me to do more, like keep inspiring them apa semua. So nak consider like idola tu pun macam, tapi idola tu pun orang guna like as a joke apa semua, tapi macam benda tu pun like bring me up. So macam okay je, tak masalah pun. So at the same time suka jugalah orang like kind of joke like that, and so I taking that the jokes as my motivation. Yes. It's a compliment. Benda tu positif lah. Yes, true. Positive thing, betul? Alright. Positif. Rasanya macam beza kan. Nak kata fashion, like everyone doing fashion. Tapi yang maybe like special thing is my body size lah kot. Sebab selalunya I tengok influencer yang ada sekarang ni semua yang macam okay, memang kau handsome, memang kau like good looking apa semua, ada rupa, even like kau pakai apa je pun orang akan suka kan. Lepas tu macam I ni macam tak adalah like good looking sangat apa semua, tapi I'm trying to look pleasant lah on the public apa semua. So I rasa tu kot yang membezakan. Lepas tu one more thing is maybe itulah main bandel lah. Bandel lah semua. So orang macam even though baju murah tapi still can look more stylish than people yang beli baju mahal apa semua kan. Betul. It's actually not because of the brand itself, but the way you bawa baju. True. Kan? Betul. Orang Sebab beli like, Barbie sekarang ni pandai dress up pun okey dah. Ya, betul. Sebab sekarang pun kalau kita tengok like influencer apa semua, even though like diorang kaya boleh beli like all the brand apa semua, tapi like for me lah, you still look shit lah with that. Boleh Baca sensi. Okay, you still look dumb lah macam tu. Macam even though kau ada duit tapi kau tak ada fashion punya sense, kau still look whack lah apa semua. Faham? So better lah, biasa je but you still look great. Yeah, true. Kan? Okay. The money is not everything ah. Okay, kalau macam tu, jadi influencer ni dia macam dia ada macam orang kata kategori lah macam kau maybe kalau macam selalu girls akan do the makeup, do the tudung, all the girl stuff lah. Lepas tu macam kalau lelaki pun ada beza dia. Ada yang kalau macam mana yang mak jambu tu akan buat produk skin lah, buat apa semua kan. So macam on behalf on my side, macam buat fashion and thrift tu mostly content orang relatable, semua macam lebih kurang sama je. Tapi
masing-masing ada their own flavour lah. Oh, okay. Their own Masing-masing ada flavor dia- tu. Flavor tu means Maksudnya? macam style. Ada style Oh, masing-masing. alright. Cara pembawakan dia sendiri. Sebab ada cara membawakan dia sendiri, macam ada karakter lah orang kata. Karakter. Okay. Maksudnya daripada style macam tu kita boleh tahu ini style siapa, ini style siapa kan. So daripada situ dia membezakan lah. Contoh macam I selalu macam sekarang I suka pakai flannel apa semua. Sebab yang dia trend ni dia tak sama dengan orang lain tau. Macam Faham? tiba-tiba kau minat ni, orang lain minat lain. So itulah yang Membezakan. So tak adalah sama sangat. Maybe a few things sama tapi diorang ada cara sendiri untuk deliver that kind of message to the audience lah. Faham? Dia first thing lah kalau nak buat kalau untuk do this thing lah. First thing nak buat yang ini yang based on my opinion lah, apa yang I pegang lah. First thing nak buat perlu orang kata ikhlas macam baik sangat lah bunyi dia. Ikhlas lah. Dia macam first ikhlas and also jangan buat sebab duit. Oh, Sebab niat tu banyak betul lah. niat yes, itulah ayat dia. Niat tu kena betul lah. Maksudnya macam if you nak buat jangan try hard sangat sebab you nak dapatkan duit. Faham? Sebab ramai budak-budak sekarang like macam aku nak jadi influencer, aku nak buat duit. Sebab ini cara paling senang untuk buat duit. Tapi at the same time cara kau nak build up kau punya apa panggil tu exposure dengan cara like macam post video yang pelik-pelik yang nampak sangat kau try hard untuk mendapatkan audience. Especially start from TikTok kan? Yeah, something like that. Lepas tu macam like doing all the nonsense lah, seksi apa semua kan. Itu okay lah, diorang faham lah, maybe like itu memang cara diorang. Tapi for me, I macam tak suka sangat lah. Macam nampak sangat lah kau trying so hard lah to be famous apa semua kan. Dia macam just lelek kata macam skill je. Biar benda tu like jadi sendiri kan. Kalau rezeki kau murah, kat situ maybe kau Dapatlah. naik lebih cepat apa semua kan. Faham? So itulah macam. Lepas tu yang second question apa? Nasihat lah kan? Nasihat tu. Betul tadi. Niat tu lah kena betul. Macam you cakap tu. Niat kena betul. Dan yang tu you cakap pasal cara content apa semua kan? Yang content, what type of content apa nak buat kan? Yes. Maybe kalau boleh content tu biar spread positivity lah. Jangan spread hate lah. Sebab sekarang I nampak dekat all social media macam sebab budak-budak sekarang ni bila tengok in social media dia mudah terpengaruh tau. Maksudnya macam okay, let's do I ambil contoh like trend lah. Trend macam buat challenge ke apa kan. Sometimes challenge tu bagus tapi bila dah cara deliver salah, orang akan interpret benda tu salah. So dia akan jadi negatif. Betul. Macam asalnya dia positif je, tak ada apa pun. Like contohnya macam apa yang latih challenge. Latih challenge lah. Macam asalnya okay, benda tu just for fun sebab nak tunjuk makeup and culture apa semua. But then orang interpret lain. Interpret benda lain. So macam maybe salah daripada orang yang buat tu juga kan, untuk penerimaan diorang salah apa kan. Betul. Itu as a contoh lah. Lepas tu lah maksudnya macam it's okay to do the content tapi before buat tu fikir dulu, maksudnya macam fikir untuk long term punya effect. Sebab content in internet ni once you upload it will be there forever. Betul? True. Memanglah kau dah delete tapi dia akan ada juga. Maybe orang dah save ke apa. Yes, will be there forever. Tiba-tiba nanti akan datang ada balik. Muncul pula. Mesti dia akan beli balik. Tunjuk balik. Betul? Betul. For me, yes. Sebab memang dia punya, sebab sekarang ni all marketing is digital tau. So influencer ni is a part of tools for digital marketing. So I rasa memang boleh buat as a kerjaya, tapi benda tu bukannya datang dalam masa sekejap tau. Okay, kita ambil contoh daripada Kaki Aisyah. Kalau you tengok dia punya history, dari dia sekolah lagi dia dah buat
all that IG. Yeah. Dia start kat mana IG IG kot. IG. So dia start kat situ. Lepas tu bila dia dah ada exposure sikit, dia start YouTube pula. So benda tu is a step by step tau. Bukan macam kita kerja, kita apply kerja tau. Dia macam nak jadi influencer bukannya kau pergi you pergi kat kedai, kedai lah. You pergi kat office, okay I jadi influencer, sign you dapat 10k per month. Tak, dia bukan macam tu. Dia step by step. Dia benda tu dia step by step. Bukannya macam masuk jadi as a influencer. Bukan lah. Contohnya macam okay, IG dapat 10k letak bio as influencer dah jadi kaya. Tak, dia bukan macam tu. Dia still ada step by step kan? Step by step dia. So kalau macam I ni even though dah at this level, tak adalah level tinggi sangat, tapi at this kind somewhere, I tak boleh survive. I kena kerja juga. Oh, faham. Sebab benda ni if kalau kita kerja, if kita kerja, income bulanan kita tetap. Tapi bila kita as influencer ni, dia tak ada fixed income tau. Faham. Maksudnya, Macam side income okay lah. As a side income is memang bagus. Memang like sekarang ni pun mostly influencer is side income lah. Yang mana yang dah besar-besar tu memang like fully influencer lah kan. So macam even though macam nak I bagi contoh lah, influencer yang paling besar dekat dunia ni is Kylie Jenner. Okay, even Kylie Jenner pun dia ada bisnes sendiri. Betul. Dia ada makeup dia sendiri juga. Dia ada buat makeup dia. Even income paling besar dia is not from IG. Income paling besar dia adalah daripada produk Kylie tu sendiri. So benda maksudnya I ambil contoh Instagram lah. Instagram ni digunakan as a marketing tool untuk dia. Kira macam kelebihan dia lah. So sekarang ni I try untuk buat macam tu. Maksudnya okay, I dah ada exposure. I nak gunakan exposure ni untuk something. Faham? So itulah yang boleh kita like generate income dari situ lah. But as a kerjaya itself yang dapat bulanan punya gaji tak lah. It's hard lah for now. Tapi kalau you betul work hard for it, dia boleh dijadikan full time. Kerja mengganggu rasanya tak, sebab apa yang I kerja sekarang ni basically macam apa yang I buat hari-hari. Maksudnya okay, I kerja sekarang as a producer Vocat tu untuk create content. So basically bila I luar kerja pun I create content. So kerja yang I buat sekarang ni tak rasa macam kerja, rasa macam like everyday life je. So macam basic. So sekarang ni I kena buat two type of content. Satu untuk my company, pekerjaan, and satu lagi content untuk diri I sendiri lah. Yes, true. So daripada situ kita kena pandai bagi masa lah. Bagi masa, lepas tu pandai take the opportunity apa semua. Okay. So dia tak memberi any kesan yang bad lah untuk pekerjaan ni, tak kan? Dia memberi kesan tapi bukan kesan buruk, malahan kesan yang lebih baik. Sebab apa yang I kerja sekarang ni, dia macam like give me an bigger access to the public. Okay. Sebab sebab dia bukan nak kata I ambil audience, tapi I macam give and take lah. Macam sebab Vocat tu dia ada audience juga. So daripada situ orang akan like check out my Instagram juga. Faham? Ya. Yes, also. Yeah, true. I buat dua. So to influencer, keep on doing content, good content yang bagus, yang boleh orang ikut, to more positive side, not to the negative side. Kurangkanlah gaduh-gaduh lah, post benda-benda yang macam tak elok lah untuk public kan. And also I think tu je. Sebab kita influencer ni kita tak boleh cakap banyak sebab diorang ada like their own agenda. So diorang lagi tahulah daripada apa yang I tahu kan. So
just do you, buat je apa you nak, tak payah kisah apa orang cakap. And asalkan that content is good, tak melanggar apa-apa hukum ke apa, just do it. It's okay. To the public pula, okay, you untuk public, korang boleh tengok je apa-apa kan. Sebab itu is your own right. Korang nak, tak ada halangan, tapi daripada segi penerimaan korang lah. So Take it as kalau a benda yang positive elok tu, ya, kalau benda yang elok tu terima je kan. So kalau macam benda negatif tu, anggapkan benda tu as a lesson to you lah. Macam kalau orang tu dah silap buat, tak payahlah kau nak ulang balik kesilapan orang tu. So macam take it as a lesson, kurangkan negativity punya vibe kat situ, and you know, keep up the positive side lah. Thank you guys. That's all from us. So thank you for tuning into our series. Until next time. Okay, bye.